kita dah setahun Malaysia Madani ni kan. Ya. So apa pandangan Datuk dengan setahun pentadbirannya Ahmad Muhammad Perdana Menteri selama setahun ni? Ya. Meski. Ya. Yang penting sekarang ini, apa matlamat kita berjuang dalam parti. Matlamat ialah untuk kita membangunkan negara kita. Untuk kita menegakkan kalimah Allah di bumi yang Tuhan ini. Untuk kita menjaga anak bangsa kita. Ini matlamat kita. Ini semua adalah watan kita. Hubbul watan minal iman. Dan kalau kita tengok pada perlembagaan UMNO itu sendiri, perkara 3.1, apa tujuan penubuhan UMNO? Matlamat penubuhan UMNO inilah untuk mempertahankan agama Islam, untuk mengembangkan agama Islam, untuk menegakkan agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi Malaysia ini. Jadi sudah tentulah perjalanan kita bertitik tolak daripada matlamat kita ini, matlamat penubuhan kita ini, nak menjaga hak bumi putera, betul lah, nak menjaga hak Raja-Raja Melayu dan sebagainya. Dan ini tidak boleh diganggu gugat sama sekali. Perjuangan kita kalah ke, kita menang ke, inilah yang akan kita mainkan. Apa perbezaan kalah dengan menang? Kalau menang pun kita berjuang, kalau kalah pun kita berjuang. Apa masalah? Sebab Allah Ta'ala kata, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu ke jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Tak ada pun satu ayat dalam Al-Quran kata berjihadlah kamu sehingga kamu menang. Tak ada. Menang kalah itu adat. Dalam setiap peperangan, dalam setiap pemilihan dan setiap perjuangan, menang kalah itu adalah adat. Kalau kita nak katakan kita sebagai pejuang, jangan kita nak menang sepanjang. Islam pun dulu menguasai 2/3 daripada dunia ini, dengan kerajaan Osmaniyah yang hebat, pun kalah juga akhirnya. Apakah kalah bermaksud bahawa tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi jihad di dalam Islam? Tidak begitu. Jadi kalau kita masuk dalam peperangan, yang penting sekali dalam peperangan adalah strategi. Kalau kita tidak ada strategi, maknanya kita tidak merancang. Gagal merancang berarti kita akan mengalami kekalahan. Jadi dalam hal ini, sewaktu kita kuat, strategi kita lain. Sewaktu kita lemah, strategi kita lain. Tapi ke mana sekalipun strategi kita, itu adalah kaedah, itu adalah pendekatan. Yang penting prinsip kita tidak boleh berubah. Prinsip kita mesti kekal dalam perjuangan kita yang asal. Ini yang kita nak bawa kefahaman kepada ahli-ahli kita dan juga kepada rakyat seluruhnya. Kita tidak ada masalah dengan kekalahan, kerana kita pernah kalah dan kita pernah menang, dan kita pernah jatuh dan kita pernah naik balik. Tak ada masalah. Tapi apabila kita kalah dengan jumlah yang kecil, yang tak pernah berlaku sebelum ini, 26 campur mungkin 4 daripada parti-parti komponen, kita ada 30. Kita memang jauh daripada bentuk kerajaan, tetapi akhirnya kita menjadi kingmaker. Apabila kita menjadi kingmaker, maka kita boleh menetapkan syarat-syaratnya. Kita bukannya sokong orang secara sembrono. Itu bezanya kita. Kita bersama dengan mana-mana parti bukannya untuk menjatuhkan parti yang lain. Berbeza dengan PAS. PAS dulu bersama dengan DAP untuk menjatuhkan orang lain. Dia bersama dengan Parti Semangat Pemenang nak menjatuhkan orang lain. Kita tidak. Kita membentuk kebersamaan kita dalam kerajaan perpaduan ini adalah untuk membentuk kerajaan. Pada masa itu kita masuk secara solo. Kita dapat 30 kerusi. Jadi apabila kita bentuk kerajaan, kita masuk untuk mengislahkan keadaan yang huru-hara. Tak pernah berlaku. Mana-mana parti tak dapat simple majority untuk bentuk kerajaan selepas PRU. Tak pernah berlaku pun. Dalam 14 PRU sebelum ini tak pernah berlaku. Inilah kali ini berlaku. Jadi kalau UMNO tidak mainkan peranan yang mematuhi dan mentaati titah raja untuk membentuk kerajaan perpaduan, maka sudah tentu negara kita ada dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan darar. Sedangkan darar hendaklah dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.
La darara wa la dirar. Tak boleh kita memudaratkan dan tak boleh nak kita membiarkan dimudaratkan. Negara kita ni tak boleh dalam mudarat sebab kita baru keluar daripada pandemik. Negara kita baru nak bangun, baru nak pulih ekonominya. Tiba-tiba masuk pilihan raya, tak ada bentuk kerajaan. Ini huru-hara negara. Jadi sebagai parti, walaupun kita kecil, kita mainkan peranan kita. Dan kita masuk bukan secara sembrono, kerana apa? Kita letak syarat. Siapa-siapa yang nak berpakat dengan kita, kita tawarkan syarat yang sama. Kepada PN pun kita tawarkan, kepada PH pun kita tawarkan. Mesti jaga agama Islam. Mesti jaga Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan orang Melayu. Jangan kacau. Bahasa Melayu, jangan kacau. Ini, perkara ini mesti diberikan perhatian. Dan nama kerajaan pun tak boleh nak nama pada mana-mana parti yang tertentu. Tapi syarat-syarat yang kita berikan ini hanya diterima oleh PH. PN tak mahu. PN pun tak mahu bersama dengan PH. Tak mahu bersama dengan kita pada peringkat awal. Jadi kita bersama untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan sebagaimana yang diarahkan oleh Tuanku. Walaupun nama kerajaan perpaduan itu tidaklah seperti maksud perpaduan kerajaan perpaduan yang sebenarnya, tetapi kerana kerajaan perpaduan sebenarnya semua parti itu terlibat, kan? Tetapi oleh kerana PN yang anggota oleh Bersatu dan PAS ini tak mahu terlibat, tapi tak salah kita menggunakan perpaduan itu, kerana perpaduan itu telah pun terbentuk dengan gabungan parti majoriti, parti minoriti yang ada ni, yang apa nama ni, di pihak PH dengan kita telah membentuk simple majority. Kemudian masuknya GPS dan juga GS, kita telah membentuk jumlah 148 pada masa itu. Jadi bagi saya, ini adalah kerajaan yang terbaik. Kita, selama ini kita menjadi Perdana Menteri, kita pun boleh menerima hakikat lah. Parti lain pun jadi Perdana Menteri, tak ada masalah, kerana dia membawa agenda yang sama. Yang penting, agenda perjuangan yang sama. Dia tidak lari daripada matlamat perjuangan kita. Jadi kita boleh bergerak. Tidak ada alasan untuk kita membangkang sepanjang masa. Dah bentuk kerajaan, nak tebuk atap lagi. Ini bukan kerja kita. Kita tak mahu buat kerja-kerja yang menyanggahi kehendak rakyat ini. Kita nak supaya rakyat selesa dan rakyat faham dengan perjuangan kita. InsyaAllah satu masa nanti rakyat tidak akan terpengaruh dengan dayah-dayah daripada pihak PN ni yang sentiasa nak mencari jalan untuk menjatuhkan kerajaan ini. Kalau jatuh kerajaan ni, apa nak buat? Mereka nak naik. Macam mana mereka nak naik? Mereka tak cukup bilang, tak ikut jumlah. Bagaimana mereka nak naik, nak jadi kerajaan? Tak boleh. Mereka nak jatuhkan? Tak boleh. Jadi kalau mereka dah buruk dan ada orang percaya dengan keburukan yang didendangkan oleh mereka ini, dia akan menyebabkan huru-hara dalam masyarakat. Jadi ini tak baik sama sekali. Jadi kita kena ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu atas perkara kebaikan. Jangan kita suuzon, sangka buruk pada orang. Orang nak buat apa pun, kerajaan nak buat, kita kena sokong dulu. Tengok apa akan berlaku. Kalau berlaku keburukan, barulah kita bantah. Tapi kalau berlaku kebaikan, pembangkang pun wajib ikut dan wajib taat. La ta'atin li makhluqin fi ma'siyatillah. Yang tak boleh taat tu adalah perkara yang bawa kepada maksiat pada Allah. Kalau musuh kita sekalipun, pihak lawan kita sekalipun buat baik, kita sokong. Ini sepatutnya dijadikan amalan kepada semua pemimpin politik dalam negara kita.